When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance you have to be with me, stay with me, sway with me. Hibah dari segi bahasa ialah pemberian sama ada dalam bentuk ain atau selainnya. Ia merangkumi sebagai hadiah atau sedekah. Hibah dari segi istilah pula ialah suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan. Dari segi hukum, hibah adalah suatu amalan yang sunat dan digalakkan dalam Islam terutama sekali kepada kaum keluarga terdekat. Amalan ini adalah berdasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Antara ayat Al-Quran yang menggalakkan amalan hibah ialah sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Surah Al-An-Nisa ayat 4. Terdapat 3 jenis hibah iaitu hibah amanah, hibah takaful dan hibah mutlak. Kumpulan kami akan melakukan situasi dengan menggunakan konsep hibah. Situasi pertama ialah konsep hibah amanah, situasi kedua ialah hibah takaful dan situasi ketiga ialah hibah mutlak. Hello, Assalamualaikum Puan Alia. Saya Siti dari Syarikat Hibah Takaful Keluarga. Saya nak maklumkan duit pampasan hibah arwah Encik Ahmad iaitu suami Puan Alia dah masuk ke akaun bank Puan. Puan dah cek ke belum? Waalaikumsalam. Dah cek dah pagi tadi. Alhamdulillah, syukur. Tapi kenapa banyak sangat ya? Ada dalam RM11,000, sedangkan arwah suami saya baru mencarut 5 bulan sebelum dia meninggal. Rasanya hibah yang arwah ambil baru RM5,500 sahaja. Macam ni Puan Alia, kalau baca semula polisi, pelayan hibah yang arwah suami Puan ambil ada manfaat berganda, iaitu hibah tersebut akan digandakan sekiranya orang yang dilindungi meninggal akibat kemalangan. Jadi, waris akan dapat 2 kali ganda daripada RM5,500 tersebut. Ya Allah, syukur Alhamdulillah. Bolehlah saya guna duit hibah ini untuk bayar hutan arwah dan selebihnya bolehlah saya guna untuk seruai dengan anak-anak saya nanti. Terima kasih ya Siti. Situasi yang dilakukan tadi merupakan konsep hibah amanah. Hibah amanah adalah pemberi hibah mensyaratkan bahawa pemindahan harta kepada penerima hibah hanya berlaku setelah beliau meninggal dunia. Dalam situasi ini, pemberi hibah adalah suami, pemegang amanah adalah ejen hibah dan penerima hibah adalah isteri. Kenapa ini dinamakan sebagai hibah amanah adalah kerana pemegang amanah dilantik untuk memegang harta hibah dan menguruskan pindah milik harta hibah kepada penerima hanya selepas pemberi hibah meninggal dunia. Assalamualaikum, ni Cik Ain ke? Saya dari Syarikat Hibah. Saya nak maklumkan arwah ibu awak, Puan Aminah, ada hibahkan cek RM500,000. Hibah ni ibu awak hadiahkan 100% kepada awak. Ya Allah, betul kecil. Alhamdulillah. Tapi saya bukan anak kandung ibu saya. Boleh ke saya dapat hibah tu? Boleh Cik Ain. Rumah atau mana-mana harta tak alih seperti simpanan boleh dihibahkan kepada anak angkat. Antara pilihan lain untuk anak angkat adalah hibah takaful yang akan memberikan pampasan kepada penerima selepas pemilik polisi meninggal dunia. Oh ya ke? Baru tahu pula yang anak angkat boleh terima hibah. Apa-apa pun, terima kasih banyak ya Cik kerana maklumkan pada saya.
nak sentuh baik mak. Aku anak kandung mak. Aku yang sepatutnya dapat harta tu. Kau kena ingat, kau tu cuma anak angkat dalam rumah ni. Kau ingat kau dah jaga mak selama ni, kau dapatlah rampas hak aku. Dasar anak angkat tak sedar diri. Sampainya hati kau. Selama ni aku sanggup berhenti kerja demi menjaga mak. Mana kau pergi masa mak sakit? Mak dah tak ada, baru nampak batang hidung. Bak harta laju je. Situasi kedua menunjukkan konsep hibah takaful atau nama lainnya hibah bersyarat. Melalui hibah ini, pembahagian wang papasan takaful adalah kepada penerima hibah yang dinamakan di dalam borang hibah setelah kematian si pemberi hibah. Pembahagian ini adalah tidak tertakluk kepada harta pusaka atau hukum faraid. Oleh itu, adalah dibolehkan untuk anak angkat menerima hibah takaful daripada si mati dan dia merupakan penerima mutlak bagi wang pampasan tersebut. Assalamualaikum Cik Amira. Saya Hana daripada syarikat Hibah Hartanah Keluarga. Apa salah Puan Hana? Takziah saya ucapkan kepada Cik Amira atas pemergian kedua-dua ibu bapa Cik Amira. Tujuan saya call Cik Amira adalah untuk memaklumkan bahawa ibu bapa Cik Amira telah menghibahkan tanah rumah kepada Cik Amira dan juga adik Cik Amira. Oh, ya ke? Maksudnya tak perlu difaraidkan ke macam mana? Sebab saya tak ada adik lelaki. Tak perlu Cik Amira sebab ibu bapa Cik Amira telah hibahkan kepada Cik Amira dan adik Cik Amira sebagai penama. Jadi saya minta Cik Amira dan adik untuk hadir ke pejabat untuk menguruskan tentang pembahagian hibah ini, boleh? Syukur, Alhamdulillah. Ada juga tempat berteduh untuk saya dan adik saya. Baik-baik, esok saya akan ke sana buat adik saya sekali. Terima kasih Puan Hana. Baik. Situasi ketiga menunjukkan hibah harta atau hibah biasa atau juga dikenali sebagai hibah mutlak, iaitu hibah dalam perancangan hartanah yang bermaksud anda akan menjadi penerima aset yang dihibahkan kepada anda serta-merta. Sebagai contoh, jika pemilik sah aset seperti sebidang tanah atau rumah mewariskan hartanya kepada anda, maka anda akan menjadi pemilik harta atau harta pusaka tersebut. Antara institusi yang mempunyai produk hibah adalah tabung haji dan juga ASP. Jadi saya ingin membuat perbandingan di antara hibah amanah di tabung haji dan juga hibah amanah di ASP. Hibah amanah ASP ialah hibah bersyarat rukbah dan manakala hibah amanah tabung haji ialah hibah bersyarat mutlak. Hibah bersyarat rukbah bermaksud bila pemberi hibah meninggal barulah harta dipindah milik kepada penerima hibah. Tetapi, jika penerima hibah yang meninggal dahulu, harta hibah akan berpatah balik kepada pemberi hibah dan dia boleh menggunakan semula harta itu atau menghibahkan harta tersebut kepada pihak lain. Sama juga dengan hibah amanah di tabung haji, di mana bila pemberi hibah meninggal, harta akan dipindah milik kepada penerima hibah. Itu adalah ciri hibah bersyarat. Namun bezanya ialah, jika keadaan sebaliknya berlaku iaitu penerima hibah meninggal dahulu, maka harta hibah tersebut akan menjadi harta pusaka milik penerima hibah dan perlu diserahkan kepada waris-waris penerima hibah mengikut hukum faraid, iaitu ianya adalah ciri hibah mutlak. Walaupun pemberi hibah masih hidup, tapi hartanya telah menjadi harta pusaka milik waris-waris penerima hibah. Jadi itulah perbezaan utama hibah amanah di kedua-dua institusi tersebut. Hibah dan wasiat adalah sama-sama pemberian harta atau hadiah kepada orang lain. Namun, apakah yang membezakan hibah dengan wasiat? Hibah ialah pemberian harta yang berlaku semasa hidup pemberi harta, sedangkan wasiat ialah pemberian harta yang berlaku selepas kematian wasiat. Selain itu, hibah adalah pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain dengan menggunakan lafaz ijab dan qabul. Manakala wasiat adalah pemberian oleh seseorang kepada orang lain setelah dia meninggal dunia, sama ada perkataan wasiat itu diucapkan atau tidak. Kedua-dua instrumen ini sangat digalakkan dalam Islam, di mana
Sekiranya ia dilakukan dengan betul dan selaras dengan kehendak syarak, maka ia boleh mengelakkan daripada berlakunya pertikaian dan perebutan harta. Ramai masyarakat yang menganggap hibah sebagai modal untuk elak faraid. Ramai juga yang menyatakan lebih baik hibah dari faraid ataupun wasiat. Persepsi bahawa hibah adalah jalan keluar untuk mengelakkan faraid tidak boleh terus dibiarkan kerana ia sangat berbahaya kepada umat Islam. Jika kita perhatikan, cara terbaik untuk pembahagian harta pusaka dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah faraid. Pembahagian harta secara faraid dinyatakan panjang lebar dalam Al-Quran. Pun begitu, berapa ramai dalam kalangan kita yang mendalami ilmu faraid? Berapa ramai daripada kita yang betul-betul faham tentang hikmah dan konsep pembahagian harta pusaka mengikut faraid? Tidak dinafikan, hibah juga menjadi pelengkap kepada pengurusan harta pada masa kini. Harus kita tahu, matlamat sebenar kita menghibahkan harta adalah untuk menzahirkan rasa kasih dan sayang dan penghargaan kita kepada ahli keluarga yang tercinta dengan cara menghibahkan atau menghadiahkan harta kita kepada orang yang kita sayangi, seperti istri, ibu, dan anak-anak. Ia juga sebagai tanda syukur kita ke atas rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, supaya kita tidak menjadi orang yang tamak dengan harta dan terlalu memikirkan harta dunia. Tuntasnya, hibah tidak boleh dibuat hanya untuk mengelak daripada faraid atau merasakan faraid adalah tidak adil. Pemberian secara hibah hanya digalakkan dengan tujuan mengeratkan hubungan kekeluargaan dan sifat ikhlas kerana Allah. Jadi, pentingnya untuk kita memahami terlebih dahulu konsep faraid, hibah dan wasiat sebelum merancang harta pusaka yang bakal ditinggalkan kelak agar ia tidak menjadi bebanan kepada ahli waris. Akhir kata, Islam itu indah dan lengkap. Janganlah kita memandang hibah dan faraid dari satu sudut buruk semata-mata dan membutakan mata hati kita kepada sudut kebaikannya. Semua pihak haruslah mempelajari dan mendidik diri sendiri tentang ilmu-ilmu penghartaan dalam Islam. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin kita sedar banyaknya ilmu yang tidak kita ketahui.